Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid yang menonton rakaman video pengajaran ini. Bertemu kita kembali dalam pengajaran Bahasa Melayu, iaitu marilah belajar binaan dan susunan frasa nama. Ulang semula, binaan dan susunan frasa nama bersama Cikgu Fazman, iaitu saya sendiri dan Cikgu Syarif. Baiklah, kita terus kepada apakah yang dimaksudkan tentang frasa nama ini. Sini cikgu terangkan. Frasa nama ini merupakan binaan frasa yang unsur utamanya ialah frasa nama. Jadi, frasa nama ini boleh terdiri daripada satu ataupun beberapa perkataan yang berfungsi sebagai konstituen ayat. Ulang semula. Frasa nama terdiri daripada satu ataupun perkataan yang berfungsi sebagai konstituen ayat. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan konstituen ayat? Konstituen ayat ini merupakan salah satu komponen ataupun unsur penting dalam pembinaan sesuatu ayat. Sebagai contoh, konstituen subjek dan konstituen predikat merupakan salah satu unsur yang penting dalam pembinaan sesuatu ayat. Jadi, frasa nama ini sememangnya penting dalam pembinaan sesuatu ayat. Baiklah, kita terus kepada slide yang seterusnya. Frasa nama ini juga sememangnya boleh dibentuk sebagai suatu panggilan ataupun erti kata lainnya, sesuatu panggilan yang digunakan untuk mengklasifikasikan manusia, haiwan, benda dan unsur-unsur abstrak sama ada dalam bilangan tunggal atau banyak maupun yang mampu membezakan jantan atau betina. Ulang semula. Ya, frasa nama berfungsi sebagai panggilan. Panggilan kata nama. Baiklah, cikgu ada sediakan beberapa contoh gambar panggilan frasa nama. Yang pertama, dapat kita lihat apakah ini? Ya, itu merupakan manusia. Manusia yang memakai kot berwarna hitam. Jadi, frasa nama ini boleh berfungsi sebagai manusia. Yang kedua, sememangnya frasa nama juga boleh menjadi unsur sebagai haiwan. Sebagai contoh, jika kita lihat dalam gambar tersebut, ada 2 ekor ayam. Jadi, 2 ekor ayam ini boleh membezakan frasa nama juga, iaitu antara jantan maupun betina. Jadi, frasa nama ini boleh berfungsi sebagai haiwan maupun boleh membezakan unsur-unsur abstrak yang berbentuk jantina dalam haiwan. Bukan itu sahaja. Cikgu ada sediakan gambar. Gambar apa ini? Ya, pandai. Ini merupakan gambar kerusi. Ulang semula. Gambar kerusi. Kerusi ini menggambarkan frasa nama terhadap unsur benda. Ulang semula. Terhadap unsur benda. Pandai. Baiklah, untuk slide seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang binaan frasa nama. Baiklah, kita terus kepada slide seterusnya, iaitu binaan frasa nama. Ulang semula, binaan frasa nama. Jadi, binaan frasa nama ini merangkumi komponen-komponennya yang tersendiri. Binaan apakah yang dimaksudkan tentang binaan frasa nama ini? Ya, binaan frasa nama ini merangkumi satu perkataan sahaja.
perkataan-perkataan tersebut terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama ialah binaan frasa nama inti tambah penerang dan yang kedua inti tambah inti. Untuk pengetahuan murid-murid sekalian, untuk inti tambah inti ini dipecahkan kepada dua jenis utama, iaitu yang pertama adalah inti tambah inti yang mempunyai makna yang sama. Dan yang kedua adalah inti tambah inti makna yang berbeza ataupun erti kata lainnya makna yang tidak sama. Baiklah, untuk penerangan tentang binaan frasa nama ini akan diteruskan oleh Cikgu Syarif. Cikgu Syarif, dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Fazman atas penjelasan yang cukup terang itu tadilah. Dan sekarang bersama cikgu iaitu Cikgu Syarif, cikgu akan teruskan pembelajaran kita hari ini. Dan cikgu akan menjelaskan tentang apakah itu inti dan apakah itu penerang. Baiklah, yang pertama kita lihat inti. Inti ialah unsur yang merupakan penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa dari segi makna. Manakala penerang pula merupakan unsur yang menerangkan inti. Okey, baiklah. Kita lihat slide seterusnya. Tadi kita dah lihat apakah itu inti dan apakah itu penerang. Sekarang kita lihat contoh bagi inti dan penerang ini untuk memantapkan lagi pengetahuan anak-anak murid semua. Terlebih dahulu kita akan lihat contoh yang diberilah. Guru sekolah agama itu guru saya. Baiklah, di dalam ayat tersebut inti ialah guru, penerang ialah sekolah agama itu. Manakala predikat ialah guru saya. Baiklah, kita lihat di sini penerang iaitu sekolah agama itu dia bertindak untuk menerangkan inti iaitu guru. Jadi maksudnya di sini ia menjelaskan berkaitan guru tersebutlah yang mengajar di sekolah mana. Jadi kita dapat faham di sini bahawa guru tersebut mengajar di sekolah agama. Baiklah, kita lihat lagi yang seterusnya iaitu inti tambah inti. Bagi inti tambah inti, ia berbeza dengan inti tambah penerang kerana bidaan ini dia tidak mempunyai unsur penerang kerana makna keseluruhan frasa nama itu didukung sepenuhnya oleh kedua-dua nama inti. Dan inti ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama inti tambah inti dengan makna yang sama dan yang kedua iaitu inti tambah inti dengan makna yang berlainan. Mari kita lihat penjelasannya. Okey, baiklah, kita lihat terlebih dahulu yang pertama iaitu inti tambah inti dengan makna yang sama. Contoh yang diberikan, contoh pertama ialah ajal maut. Ajal maut seperti yang kita tahu ia membawa makna yang samalah. Contoh ayat, ajal maut kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala. Yang kedua pula, hutan rimba. Hutan dan rimba ini sama seperti ajal maut, ia membawa makna yang sama. Hutan dan rimba. Contoh ayatnya ialah hutan rimba itu terdapat pelbagai jenis flora dan fauna. Jadi dekat sini kita dapat lihatlah inti dan inti ini mempunyai makna yang sama. Kita lihat pula yang seterusnya. Sekarang kita lihat yang seterusnya iaitu inti tambah inti dengan makna yang berlainan. Contoh pertama yang diberikan hitam putih. Kita mestilah tahu bahawa hitam dan putih itu membawa makna yang sama kerana ia merupakan dua warna yang berlainan. Contoh ayat, surat perjanjian hitam putih itu menjadi bukti perjanjian mereka. Seterusnya kita lihat contoh yang seterusnya yang telah diberikan suami isteri. Suami isteri ini sememangnya berlainan kerana suami lelaki, isteri pula ialah perempuan. Tetapi tugas intinya sama. Kita lihat contoh ayat yang diberikan. Ali dan Siti sah menjadi suami isteri. Jadi berdasarkan kedua-dua contoh tersebut, jelaslah bahawa contoh tersebut menunjukkan bahawa inti tambah inti dengan makna yang berlainan. Okey, baiklah. Seterusnya cikgu ada sediakan latihan lah untuk semua jawab. Cikgu nak tengok semua faham ataupun tidak.
apa yang telah kita pelajari hari ini, dan latihan ini berbentuk dalam talian. Soalan latihan tersebut, sila jawab beberapa soalan dalam pautan Google Form yang diberikan. Berikut merupakan link yang cikgu dah sediakan. Boleh tekan link tersebut dan jawab. Nanti cikgu nak tengok. Sekian sahaja pembelajaran kita untuk hari ini, dan cikgu harap semua boleh fahamlah apa yang cikgu ajar, dan semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Okey, terima kasih semua.